John, inilah rumah saya. Jom kita masuk. Kata Ruben. Jemput minum, John. Inilah gambar keluarga saya. Alamak. Alamak, macam mana boleh jatuh frame gambar itu, Ruben? Oh, baru cikgu perasan. Rupanya pakunya sudah tercabut. Tapi bagaimana frame gambar lagi satu masih kekal di dinding? Mungkin disebabkan daya yang bertindak ke atasnya adalah seimbang. Jadi hari ini kita nak belajar tajuk keseimbangan daya. Mari belajar di channel Cikgu Izian. Okey, kita sambung tajuk pada hari ini. Tema Mekanik Newton, bab 1, daya dan gerakan 2, 1.3, keseimbangan daya. Okey, seterusnya adalah apakah itu keseimbangan daya? Keseimbangan daya ialah apabila daya-daya yang bertindak ke atasnya menghasilkan daya paduan sifar. Sebagai contoh, ini ada satu frame gambar. Okey, daya yang ke bawah adalah W. Kemudian ada daya tarikan dekat tali tu. Okey, T. Yang kedua pun T. Okey, apabila objek itu berada dalam keseimbangan daya, daya paduan yang terhasil adalah sifar. Daya paduan sifar bermakna objek itu berada dalam keadaan pegun ataupun bergerak dengan halaju seragam. Okey, untuk situasi ini, frame gambar ini berada dalam keadaan pegun. Okey, seterusnya adalah segitiga daya. Segitiga daya kita perlu buat apabila kita nak tentukan sama ada daya yang bertindak ke atas objek itu adalah seimbang atau tidak. Contoh, ini ada 3 daya yang tadi cikgu dah tunjuk. 3 daya kita nak tentukan dia adalah seimbang. Pertama sekali kita kena lukis sebuah segitiga. Okey, kita ikut sebiji-sebiji arah yang ada dekat objek ni. Arah daya So, yang ini yang ke W, yang ini T. Cikgu ambil yang sebelah sini dan lagi satu T yang sebelah sini. Okey. So, bila cikgu susun, kita nampak arah daya yang bertindak adalah satu hala. Jadi apa itu segitiga daya? Segitiga daya adalah daya yang bertindak ke atas objek dilukis secara berturutan membentuk satu segi tiga. Okay, kalau kita tengok dia arah dia sehala, maksudnya objek itu dayanya dalam keseimbangan. So itulah kita kena belajar hari ini, keseimbangan daya. Cikgu harap boleh faham ya. Okey, seterusnya contoh soalan. Cikgu ada 3 contoh soalan. So boleh tengok contoh soalan yang pertama. Okey, kita tengok dulu contoh 1. Dia ada satu objek yang dia ada tegangan tali T kat sini dan juga ada satu tegangan tali P kat sini. Yang cikgu buat garis-garis ni adalah dinding. Okay, kemudian objek ni berjisim. So ada W, daya berat. Okey, diberikan T sama dengan 8 Newton. Ni 8 Newton. Tentukan nilai W dan P. Okey, untuk soalan ni kita boleh buat 2 cara. Yang pertama adalah segitiga daya. Daya. Yang kedua adalah leraian daya. So sekarang cikgu tunjuk dulu buat segitiga daya. Okay, sebelum kita buat segitiga daya, kita kena susun dulu daya-daya yang bertindak ke atas objek ni. Okay, contoh. So kita tengok sini ada bawah W. Okay, kemudian kita ada P. Dan juga kita ada T pada sudut 60. Kat sini T pada sudut. Dah. Okey. Jadi untuk buat segitiga daya, kita guna segitiga yang kita dah susun ni. Okay, kalau awak tengok segi yang tiga cikgu susun ni,
anak panah dia menunjukkan satu hala. Okay, bila kita susun anak panah daya ni satu hala, maksudnya objek tu berada dalam keseimbangan. Dayanya dalam keseimbangan. Okay. So, yang pertama, steps yang pertama, kita tulis skala dulu. Skala 1 cm berapa Newton. Okey, dia bagi T sama dengan 8 Newton. Okey, kita boleh guna 1 cm 1 Newton. Maksudnya 8 Newton nanti 8 cm. Boleh nak guna 1 cm 2 Newton pun boleh. So, sekarang ni cikgu nak guna 1 cm 1 Newton. Okey, so step yang pertama, untuk buat segitiga daya, awak mesti ada pembaris dan juga jangka sudut ataupun protektor. Okey, so step yang pertama, kita lukis dulu yang ni. Okey, sekarang ni kita ambil satu titik point kat sini untuk P. Kita ukur sudut 60. Sudut 60 ini. Okey. Dan kita ambil T. Kalau 1 cm 1 Newton, 8 Newton maksudnya 8 cm. So kita ambil 8 cm. Gariskan. Di sini kita labelkan sudut 60 T. Okey. So, yang ini kita dah ukur 8 cm. Kita tetapkan lah di tiga tu. Tiga ni. Betul-betul semua. So, ini darjah. Ini kita punya P. Bawah ni kita punya Q. Ya, sama. Okey, so sekarang ni macam mana nak selesaikan? Kita ukur dulu P ni. P ni berapa cm? Tengok P. Okey, P cikgu dapat. P dapat 4 cm. So 4.2 tu, nilai tu kita darab dengan 1 Newton. Okay, kenapa darab dengan 1 Newton? Sebab cikgu dah ambil skala 1 cm 1 Newton. So dapatlah 4.2 Newton. Okay, next W. W kita ukur dia dapat berapa. Okay, W cikgu dapat ngam-ngam 7 lah. So 7 cm 7 darab dengan 1 dengan 7 dan okey, itu saja untuk segitiga daya. Kita dah dapat dah nilai dia, dua-dua jawapan. Okey, so sekarang ni steps yang kedua, cikgu nak ajar leraian daya. Okey, untuk leraian daya, kalau awak biasa tengok video cikgu, cikgu mesti guna FBD. Okey, cikgu pentingkan komponen X, komponen Y. So cikgu lukis kat sini. Ini paksi Y. Dan yang ini paksi X. Okey. So kalau ikut cara cikgu, kita tengok ni objek ni. Objek ni cikgu akan buat bulat. Okey, kita lukis dulu daya apa yang ada. Okay, sekarang ni kita lukis T. T kat sini. Sudutnya 60. Okay, kita tak payah ukur sudutnya, kita letak je nilai dia. Sebab nanti kita nak kira nilai leraian daya kan. So bawah ni ni W. Okay, dan yang sebelah sini adalah P. Okay, so kita nak selesaikan dia. Okay, pertama sekali
kita leraikan lah T ni. T boleh dileraikan pada komponen X dan komponen Y. So kat sini ada TX, yang ni ada TY. Okay, so tengok dulu kepada komponen Y. Okay, komponen Y adalah TY dengan W. So kita automatik akan dapat W sama dengan TY. Okey, W kita tak tahu. Tapi TY ni kita boleh guna sin sebab dia bertentang dengan angle ni. So T sin 60. Okay, T yang kita dah bagi 8 sin 60. Okay, ambil kalkulator. 8 sin 60. Okay, dapat 6.93 Newton untuk W. Okay, menghampiri dengan yang leraian daya ni. Okay, kalau kita tengok komponen X pula, sebab kita nak cari P kan, kita tengok komponen X, P bertentangan dengan dia adalah TX. So P sama dengan TX. Macam mana kita nak dapatkan TX? Yang ini bersebelahan dengan sudut. So jadi T kita guna cos 60. Ok, cuba naikkan sikit. Ok, cos 60 kan. Tekan kalkulator. 8 cos 60. Ok, dapat 4 Newton. Ok, so menghampiri lah. Ok, ni mungkin ada yang cikgu tak ikut line betul ke, tapi dia tak beza jauh, 0.2 je, tak lebih daripada 1 Newton. So boleh diterima. Dua-dua cara boleh guna, sama ada awak nak guna segitiga daya ni ataupun leraian daya.